Selamat pagi, Cikgu. Pagi. Selamat pagi, Cikgu. Selamat Okey, pagi. Okey, baik. Okey. Selamat pagi, Kita Cikgu. okey, pagi. Kita dah nak mulakan program kita. Jadi cikgu minta kerjasama kepada semua murid-murid agar menutup mikrofon dan kalau boleh buka kamera awak semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Yang berusaha Puan Guru Besar, SK Pujuk Kona, Cikgu Jacqueline Anak Kemping, rakan-rakan penolong kanan, Cikgu Jenny Uring Ajang dan juga Cikgu Eng Chihong, guru-guru dan juga murid-murid SK Pujuk Kona yang cikgu sayangi dan rindui sekalian. Dan yang paling istimewa, tetamu jemputan kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan Cikgu Ahmed. Saya panggil Cikgu Ahmed boleh ya Cikgu? Okey, baik. Boleh silakan. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada majlis ilmu kita pada hari ini yang kita beri nama Ceramah Motivasi Minda Adiwira PDPR bersama dengan Cikgu Ahmed. Jadi Cikgu Ahmed ni kalau izinkan saya untuk memperkenalkan beliau serba sedikit. Cikgu Ahmed nama sebenar beliau ialah Cikgu Ahmad Faizal bin Osman, merupakan guru penolong kanan pentadbiran di Sekolah Kebangsaan Pulau Seduku Seri Aman. Jadi beliau memang merupakan seorang personaliti motivasi yang tidak asing lagi di negeri Sarawak dan juga bahkan di negara kita lah. Sentiasa berada di kaca televisyen dan juga di corong-corong radio untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada semua murid, semua pelajar tidak kira golongan dan sebagainya. Jadi bagi memulakan majlis kita pada hari ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri bin Hussein untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Karim, berkati dan rahmatilah program kami pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Kurniakanlah kepada kami sinaran petunjuk-Mu. Suluhkanlah hati-hati kami dengan nur hidayah-Mu. Semoga dengannya kehidupan kami akan lebih aman, teratur dan sentiasa di bawah lembayung rahmat-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kepada anak-anak didik kami semua kekuatan yang jitu lagi utuh untuk meneruskan perjuangan dalam menuntut ilmu demi masa depan sebagai pewaris pemacu negara pada masa akan datang. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat agama, diri, keluarga, masyarakat dan negara. Lindungilah diri kami, keluarga kami dan negara kami dari wabak penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit berbahaya lain yang mengancam nyawa kami. Hapuskanlah virus COVID-19 yang sedang mengganas ni, ya Allah, supaya dunia kembali aman dan sistem pendidikan dapat kembali pulih seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syukri atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi sebenarnya Puan Guru Besar kita ada di dalam Google Meet ini, tetapi beliau tidak dapat memberikan ucapan kerana beliau sedang berada di pusat pemberian vaksin untuk menerima dos ketiga pada pagi inilah. Jadi beliau sampaikan salam
kepada Cikgu Ahmed dan mengucapkan terima kasih atas kesudian Cikgu Ahmed memenuhi undangan kita pada pagi ini. Jadi Cikgu Ahmed, kita adakan ceramah ini secara santai saja pada hari ini ya Cikgu Ahmed, supaya orang kata banner di belakang Cikgu Ahmed tu santai biar sampai. Jadi tujuan kita mengadakan ceramah kita pada pagi ini tidak lain nanti bukan, kita ada satu tujuan yang murni, iaitu kita nak murid-murid kita di SK Pujuk Corner ini motivasi mereka untuk mengikuti PDPR semakin hari semakin meningkat kerana kita tak pasti bila Sarawak akan beralih ke fasa 4 yang membolehkan sesi persekolahan secara bersemuka akan bermula semula. Jadi sementara menunggu negeri Sarawak beralih ke fasa 4, sudah tentulah mereka, murid-murid kita masih lagi perlu menjalani PDPR di rumah untuk tempoh yang kita sendiri tak pasti. Jadi bagi memulihkan semangat mereka, memulihkan minda mereka, jadi inilah salah satu program yang kita atur untuk murid-murid kita mendengar untayan kata-kata azimat, inspirasi dan ceramah motivasi daripada Cikgu Ahmed. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Cikgu Ahmed untuk menyampaikan ceramah motivasi beliau. Dipersilakan. Jadi untuk makluman murid-murid, sekiranya nak nampak gambar Cikgu Ahmed dengan lebih jelas, boleh pinkan Cikgu Ahmed di skrin komputer masing-masing. Dipersilakan Cikgu Ahmed. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha guru besar SK Pujut, Puan Jacqueline kalau tak salah saya, dan juga barisan penolong kanan, guru-guru serta pelajar-pelajar dan ibu bapa yang mungkin berada bersama-sama kita hari ini. Jadi cikgu ucapkan selamat bermotivasi di hujung minggu dan semoga perkongsian yang cikgu akan berikan ini mungkin dapat memberikan sedikit, tak banyak pun, kalau dapat sedikit pun untuk mengubah diri kita melihat sesuatu dengan lebih positif terhadap apa yang berlaku pada kita, terutamanya di saat pandemik COVID-19 melanda sejak 2020 yang lepas. Okey, baik. Jadi sebelum itu cikgu nak minta respon dulu. Ada tak suara cikgu ini jelas? Jelas. Bagus. Jelas. Kami inilah yang Jelas. cikgu apabila pelajar-pelajar memberikan respon yang baik. Okey, inilah sebenarnya PDPR. Inilah PDPR. Apabila kita sama-sama dapat respon yang baik. Okey, baik. Terima kasih dan boleh off dulu mikrofon. Okay, sekarang cikgu minta izin untuk membuat sparing slide. Sekejap cikgu nak share slide dulu sekejap Alright. Inilah dia yang kita nak bincangkan pada hari ini ya adik-adik, iaitu berkenaan dengan anda superhero. Jadi macam mana kita nak membina minda adiwira dalam PDPR. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak bercakap tentang minda adiwira ataupun nak bercakap tentang adik-adik ini seorang superhero, cikgu nak bawa adik-adik untuk mengenali diri adik-adik ya. Okey. Sekarang ni kalau adik-adik lihat, ini adalah seketul batu. Okey, ini adalah seketul batu. Batu ini kita tak tahu batu ini bernilai atau tidak, tetapi
kadang-kala kita boleh jumpa batu seperti ini di mana-mana sahaja. Kita mungkin boleh jumpa di tepi jalan, ataupun kita mungkin boleh jumpa di kawasan pembinaan, ataupun di mana-mana sahaja. Yang pasti bila kita melihat bentuk ini adalah seketul batu. Tapi bagaimana nilainya kita tidak tahu. Baik, namun begitu ada juga satu tempat yang mana batu seperti ini dicari. Batu seperti ini dihargai. Dan apabila dia dikorek dari perut bumi dan keluar seperti bentuk ini, kemudian ianya melalui beberapa proses. Dia dicuci, dia dibuangkan pasir dan sebagainya, akhirnya menjadi kristal seperti ini. Dia menjadi batu yang bercahaya. Walaupun dia menjadi seketul batu yang bercahaya, dia masih belum lagi mempunyai nilai tetap yang sangat tinggi. Kerana ia harus dibawa ke tempat pemrosesan yang mana di situ ada pakar-pakar yang akan membentuk batu ini hinggalah menjadi kecil seperti ini. Dan apabila batu ini dah dibuat secara kecil, dipotong secara kecil, kemudian dipasarkan di pasaran busra berlian, ini adalah berlian. Kemudian barulah dia dihantar kepada tukang cincin, tukang rantai, akhirnya dia jadi batu seperti ini. Baik adik-adik, apabila batu ini jadi seperti ini dalam bentuk cincin dan sebagainya, harga dia melonjak beribu-ribu kali ganda. Mungkin daripada seketul batu berlian yang mentah, dia bila bertukar jadi cincin seperti ini, cincin ini mungkin nilainya sampai ratusan ribu ringgit ataupun mungkin jutaan ringgit. Jadi demikianlah diri kita. Jadi adik-adik, sebelum adik-adik menjadi seorang yang berjaya, adik-adik juga seperti batu ini, iaitu kita dilahirkan di dunia ini sama sahaja. Namun dengan berkat kasih sayang ibu bapa, berkat asuhan ibu bapa, berkat asuhan guru di sekolah, maka adik-adik boleh jadi seperti ini. Jadi adik akan jadi berlian. Okey, baik. Untuk itu, untuk jadi berlian seperti ini, kita perlu ada minda. Kita perlu ada pemikiran. Kita perlu ada set pemikiran yang dipanggil super. Jadi adik-adik kena jadi super dulu. Sebab itu hari ini Cikgu Alif memberitahu tajuk dia ialah tentang minda adiwira. Kalau kita lihat dalam poster pun ada banyak adiwira ataupun superhero dekat situ. So hari ini cikgu letak Captain America dekat situ. Okey, baik. Di sini kita nak jadi super. Okey, super tu apa? Super ni dia ada 5 huruf, iaitu S, U, P, E, R. Dan kelima-lima huruf ini akan membentuk satu perkataan yang dipanggil super. Namun di dalam super itu ada maksud-maksud tertentu. Baik. S. Apakah dia S? S ialah set up. Set up. Okey, jadi adik-adik kalau nak jadi seorang adiwira dalam pelajaran, adik-adik kena set up diri adik. Set up ni maksudnya kena bersedia. Kena bersedia sungguh-sungguh. Adik-adik di rumah kena ada buku, kena ada semangat nak belajar, kena ada suasana yang nak belajar dan sebagainya. Okey, baik, kena buang semua gangguan-gangguan ya. Kalau ada TV ke, ada rancangan kartun ke, ada kawan ajak main game ke, semua kena buang sebab kita nak set up diri kita untuk belajar. Dan apabila kita set up diri kita untuk belajar adik-adik, kita kena letak U. Apakah dia U? U ialah ultimate goal. Okey, maksud ultimate goal ini. Maksud ultimate goal ialah goal adalah matlamat. Ultimate adalah matlamat yang unggul. Okey, baik. Jadi adik-adik kena set matlamat yang unggul. Yang unggul. Maksudnya matlamat yang tinggi. Okey, adik-adik nak jadi apa sebenarnya? Okey, cikgu, saya nak jadi seorang peguam. Cikgu, saya nak jadi seorang jurutera. Cikgu, saya nak dapat 6A, saya nak dapat
masuk sekolah asrama penuh di MRSM, di kolej di kolej Tuanku Haji Bujang dan sebagainya. Jadi semua ini adalah goal, adalah matlamat kita. Okey, adalah tujuan kita. So kita kena set up diri kita dengan matlamat-matlamat seperti ini. Okey, kemudian kita kena P. Apa dia P? P maksudnya ialah prepare ataupun persediaan. Kita kena bersedia. Bersedia dengan apa adik-adik? Bersedia dengan E. E ini, bersedia ni maksudnya bersedia untuk berubah. Prepare to be, untuk jadi luar biasa kita kena berubah. Kita kena berubah dari segi sikap, kita kena berubah dari segi mindset, kita kena berubah dari segi perlakuan dan sebagainya. Okey, untuk kita dapat sikap yang baru yang dipanggil E. Apa dia E? E yang dipanggil extraordinary, luar biasa. Okey, jadi adik-adik akan jadi orang yang luar biasa selepas itu. Okey, so kita prepare to be extraordinary. Dan akhirnya kita akan jadi orang yang R. Apakah dia R? R ialah respected person. Respected person ialah orang yang dihormati. Okey adik-adik. Jadi adik-adik kena ingat, ya, adik-adik akan set up diri adik dengan matlamat yang unggul dan bersedia untuk berubah menjadi orang yang extraordinary, yang dihormati oleh masyarakat, respected person. Okey, ibu dan ayah kita nak kita menjadi anak yang dihormati. Betul tak adik-adik kan? Kita nak jadi anak yang sentiasa dihormati, sentiasa kalau orang bercakap tentang kita, orang akan bercakap tentang perkara-perkara yang baik, orang akan bercakap tentang sikap yang baik. Wah, bagusnya Cynthia, wah, baiknya Azman, ya hebatnya Jennifer misalnya kan. Jadi mereka akan menyebut benda-benda yang baik. Kerana apabila mereka menyebut benda-benda yang baik, kadang-kadang bagi ibu bapa orang lain, dia akan kaitkan dengan ibu dan ayah anak orang yang bagus tadi. Kan kalau seorang tu dapat, katakan kalau dulu UPSR, kan dia ada keputusan 6A. Kalau dia dapat 6A misalnya, orang akan sebut, anak siapa tu? Itulah anak Pak Cik Mail. Dia akan sebut nama perkataan Pak Cik Mail. Kan? Jadi di sini, secara tidak langsung ibu bapa dapat kehormatan yang tinggi, ya, dapat merasa diri dia dihormati sebab anak-anak dia memberikan gambaran yang positif pada dia. Sebab itulah kita nak jadi respected person. Bukan saja nak jadi respected person di kalangan orang lain, tapi kita nak juga menjadi manusia yang sentiasa. R yang satu lagi ialah dirahmati oleh Tuhan. Kita nak Allah merahmati kita, sebab kita jadi orang baik. Okey. Cikgu nak cakap tentang super sahaja, bukan super sahaja cikgu nak cakap ni. Cikgu nak cakap pasal kita nak jadi superhero, bukan? Kita nak jadi adiwira, jadi kita kena ada perjalanan. Kalau tadi super ni untuk persediaan diri, untuk persediaan dalaman. So sekarang kita nak jadi superhero. Superhero ni adalah persediaan luaran kita. Persediaan luaran kita. Kalau super adalah persediaan intrinsik, hero adalah persediaan ekstrinsik. Okey, baik. Hero. Apakah dia hero? Okey. Okey. Ya saya. Ada nampak tak slide tu? Slide cikgu tak berjalan ke? Nampak cikgu. Nampak ya? Nampak baik. jelas. Alright. Okay, baik. Saya risau slide saya tak berjalan saja. Kalau slide saya hanging, nanti boleh tegur saya sebab saya tak buat double screen. Okey, baik. Kita teruskan ya. Okey, hero adalah persediaan luaran kita. Okey, contoh yang pertama ialah H. H ialah honest with yourself. Okey, so adik-adik kalau nak jadi hero, adik-adik kena ikhlas. Kena ikhlas. Sebab itu bila kita datang sekolah, ataupun kita nak masuk PDPR misalnya, kita kena ikhlas nak belajar. Bukan, alamak, aku ni terpaksa belajar. Aku ni disuruh oleh mak bapak untuk belajar. Jangan. Kita kena ada
dorongan dalaman kita sendiri. Ya, aku kena belajar kerana belajar ini penting pada diri aku. So kita kena cakap macam itu ya adik-adik. Okey, kemudian barulah kita E. Apakah dia E? Engage. Engage tu kita ikat kita punya goal. Tadi kan cikgu cakap kamu kena ada ultimate goal. Okey, ultimate goal tadi kamu ikat dengan diri kamu. Macam mana nak ikat? Macam mana nak engage dengan ultimate goal? Okey, apa-apa yang kita buat adik-adik cuma bayangkan. Okey, contohnya lah kalau hari ini adik PDPR, adik cakap hari ini saya PDPR dekat SK Pujut tahun 6 katakan. Nanti saya akan ambil PKSK. Kemudian saya akan masuk ke ujian untuk masuk ke asrama penuh, sekolah-sekolah asrama penuh. Okey, saya dapat bayangkanlah kalau saya dapat belajar di asrama di sekolah Kolej Tuanku Haji Bujang seronoknya. Kalau saya dapat belajar di MRSM seronoknya. Kalau saya dapat belajar di sekolah sains seronoknya. So we try to visualize. Kita cuba visualisasi ataupun membuat gambaran terhadap kehidupan kita kalau kita belajar di sekolah menengah yang hebat-hebat kan. So di situ kita engage goal kita. Kita engage matlamat kita dengan perbuatan kita. Okay, kemudian R, respect your effort. Effort ni ialah usaha. So kita kena hormati usaha kita. Kalau hari ini kita ada PDPR, kita kena datang PDPR. Kita kena duduk depan laptop, kita kena buat dengan baik dan bersungguh-sungguh, kita kena respon dengan arahan-arahan guru, kita kena buat assignment yang cikgu bagi ataupun tugasan yang cikgu bagi, kerja rumah dan sebagainya. Tapi kita kena hormati semua tu. Janganlah bila kita buka sahaja laptop, kita off kamera, lepas tu kita tidur. Kita biar cikgu-cikgu saja yang cakap sorang-sorang dalam tu. Itu maksudnya kita tak respect pada effort. Kita tak hormati kepada usaha-usaha kita. Walaupun kita kata, ya saya nak belajar, saya belajar ni, hari ni saya belajar, hari ni saya duduk depan laptop. Tapi rupa-rupanya kita tipu. Kita off saja kamera, lepas tu kita pun pergi tidur. Ataupun kita buka YouTube, kita tengok cerita kartun. Ataupun kita main game dengan telefon bimbit kita. Kita biarlah cikgu kita bercakap sorang-sorang dalam tu. So ini bukan respect. Ini bukan cara menghormati effort untuk kita belajar. Okay, kalaulah kamu betul-betul belajar sungguh-sungguh, respon dengan arahan guru, buat tugasan dengan baik, barulah kamu berada di dalam O tadi, iaitu on the right track. Barulah adik-adik berada di track yang betul, landasan yang betul. Untuk apa? Sebab landasan tadi dia mempunyai satu tujuan ataupun tujuan ke arah matlamat kita. Kalau kita nak dapat keputusan yang baik, nak belajar di sekolah-sekolah yang hebat, di sekolah menengah nanti, so landasan itulah yang akan membawa kita. So dengan cara begini barulah kita akan jadi superhero. Jadi adik-adik dah nampak gambaran ini, bagaimana kita nak membentuk minda adiwira ataupun pemikiran kita sebagai superhero untuk diri kita supaya kita dapat mencapai matlamat kita. Okay? Alright, so kita teruskan dengan slide seterusnya. Baik, adik-adik, hari ini cikgu nak tunjuk satu gambar. Dalam gambar ini ada dua orang adiwira yang sedang berlawan. Seorang Captain America, seorang lagi Iron Man. Okey, awak tengok mereka berlawan antara satu sama lain dengan kehebatan antara satu sama sendiri. Iron Man dengan cahaya, dengan lasernya dan cuba menembak Captain America. Captain America mempunyai perisai-perisai pula untuk mempertahankan diri. Baik, ini adalah satu bentuk pertarungan sebenarnya kerana Captain America dan juga Iron Man berada dalam satu kumpulan yang sama. Jadi adik-adik, saya simbolkan perlawanan ini adalah antara diri kita sendiri kerana kita mempunyai satu persatuan yang sama. Contohnya kalau cikgu lah. Cikgu adalah seorang guru yang mempunyai cita-cita ataupun seorang guru yang mempunyai matlamat yang cikgu ingin capai. Tapi dalam diri cikgu ada musuh-musuh juga, ada benda-benda yang tak baik. Sebab itu cikgu kena lawan musuh itu. Jadi macam Captain America dan dengan Iron Man dalam Civil War, mereka bergaduh ni sebab mereka ada sesuatu yang mempengaruhi diri mereka, sesuatu yang tak baik mempengaruhi diri mereka dan mereka cuba melawan sikap-sikap seperti itu. Baik, jadi adik-adik juga kena lawan.
kena lawan sesuatu yang ada dalam diri adik, benda-benda yang tak baik. Apa dia benda-benda yang tak baik tu? Okey, yang pertama adik-adik kena lawan pemikiran negatif. Okey, adik-adik kena lawan pemikiran negatif. Apakah dia pemikiran negatif? Okey, selalu cakap PDPR ni susah cikgu. Ini antara pemikiran negatif kita. Kan selalu cakap, cikgu PDPR ni susah lah. PDPR ni membosankan. PDPR ni membuatkan kita berada terkurung, kita tak dapat jumpa kawan, kita tak dapat jumpa kawan-kawan dan kita tidak ada rasa keseronokan. Saya nak pergi sekolah, saya nak bermain di sekolah, saya nak jumpa rakan-rakan saya di sekolah, saya nak bercakap dengan kawan-kawan saya di sekolah. Tapi PDPR tidak dapat seperti itu, tak dapat bagi seperti itu. Baik, jadi macam mana cikgu? Kan, saya rasa tak seronok. Jadi ini adalah antara pemikiran yang negatif, yang perlu kita ubah. Okey, kita kena anggap bahawa PDPR ini adalah sesuatu bentuk pembelajaran norma baharu. Okey, nanti cikgu akan terangkan apakah dia. Okey, seterusnya kita tidak mampu dan tidak yakin pada kebolehan diri sendiri. Ini juga satu bentuk pemikiran yang harus kita singkirkan. Contohnya kalau adik-adik terutamanya mungkin di sekolah-sekolah bandar ataupun sekolah-sekolah yang besar seperti Wujud, mungkin dia ada banyak kelas dan kelas dia tu ada pelbagai jenis tahap pemahaman ataupun pembelajaran, ya. Ada pelajar yang bagus, ada pelajar yang sederhana, ada pelajar yang sedang berusaha untuk maju, kan. Baik, jadi dalam tahap-tahap seperti ini ada pelajar-pelajar yang mungkin sedang berusaha untuk maju, dia akan rasa tak yakin. Alamak, orang lain memang dah pandai-pandai, memang dilahirkan dengan kepandaian, tapi saya masih lagi merangkak-rangkak untuk maju. Jadi saya rasa saya tak mampulah nak menjadi seperti mereka. Ini mungkin antara pemikiran-pemikiran yang berlaku pada diri kita, yang sentiasa ada di dalam diri kita. Baik, jadi saya nak adik-adik cuba lawan pemikiran-pemikiran seperti ini. Jangan kata kita tidak mampu, kita kena cakap yang kita sebenarnya boleh. Saya yakin saya boleh, walaupun saya merangkak-rangkak untuk berusaha membaiki pencapaian saya, tapi saya yakin at the end of the day atau at the end of the year, akhir tahun nanti, kalau ada peperiksaan, saya dapat memperbaiki keputusan saya dari yang sekarang kepada yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Contohnya kalau dulu dia mungkin dapat E, dia mungkin dapat D sahaja, kan, tapi bila dia belajar sungguh-sungguh, ujung tahun paling tinggi pun dia boleh dapat B, katakan. Kalau dapat B pun tak ada masalah, it's no problem, sebab yang penting kita berjaya menguasai dengan lebih baik, kan. Jadi inilah yang kita katakan pemikiran-pemikiran yang harus kita lawan, iaitu pemikiran yang mana adik-adik tidak yakin dengan kebolehan diri. Okey, adik-adik, cikgu nak cerita tentang satu sindrom yang berlaku di di zaman COVID-19. Okey, sindrom ini dipanggil sindrom cabin fever. Okey, cabin fever. Baik, sindrom cabin fever ini merupakan satu sindrom yang menyebabkan berlakunya kecelaruan emosi akibat terlalu lama berada di dalam keadaan terkurung dan terhalang. Ini yang dipanggil sindrom cabin fever. Baik, jadi apakah yang berlaku sebenarnya, cikgu, hingga menyebabkan pelajar-pelajar ini menjadi seorang yang emosional? Okey, baik, cikgu nak tunjukkan apakah dia kesan-kesan cabin fever ini. Baik, kesan-kesan akibat cabin fever ialah yang pertama, kemurungan. Adik-adik, terutamanya ramailah adik-adik di luar sana yang rasa murung. Dia rasa depression. Sebab apa? Sebab dia tak boleh keluar. Nasib baiklah sekarang ini kita dah berada di dalam fasa 3 dan mungkin tak lama lagi akan naik fasa 4, kita tak tahulah. Dan kita pun dah boleh merentas daerah. Kalau tak dulu orang Miri nak pergi Bintulu pun tak boleh juga, kan. Apatah lagi Miri nak pergi ke Limbang, lagilah tak boleh kerana terpaksa masuk Brunei dan sebagainya. Baik, jadi semua ini menyebabkan anak-anak dia berada di dalam bilik, dia ada berada dalam rumah sahaja, dia tak boleh keluar, dia terpenjara. Jadi ini dia menyebabkan pelajar-pelajar ramai yang depression, ramai yang depres, murung.
Kemudian mental dia letih sangat mental. Sebab apa mental letih adik-adik? Sebab adik-adik belajar menggunakan online. Terutamanya adik-adik yang belajar di bandar-bandar gunakan kaedah atas talian. Ada Google Classroom, ada Google Meet, ada Zoom, terpaksa buka laptop. Lepas itu cahaya yang daripada laptop tu pula asyik masuk dalam mata kita dan sebagainya. Ini menyebabkan kita letih mental, mental kita letih. Dan apabila mental kita letih, emosi kita tidak stabil. Kita akan jadi orang yang cepat marah, tersentuh, orang salah cakap sikit kita merajuk kan dan sebagainya. Jadi emosi kita tidak stabil. Bila kita tidak stabil emosi, kadang-kadang ada pelajar dia dah give up, putus asa, dia jadi malas. Dia malas kan. Kemudian dia jadi pemarah. Daripada situlah dia akan jadi give up, dia jadi putus asa. Ada pelajar-pelajar tingkatan 5 pernah cerita dengan cikgu baru-baru ni. Cikgu, sebab cikgu ada buat ceramah untuk sekolah menengah. Seorang pelajar dia respon dengan cikgu. Dia kata, saya ni tingkatan 5 ni, SPM ni saya nak ambil ujian tu, ambil macam tu saja. Saya tak penting lah, dapat berapa pun lantak lah. Nak lulus ke, nak gagal ke, saya tak peduli. Yang penting, habis SPM saya dah lega. Saya menyampah sangat nak belajar cara online ni. Macam tu sekali adik tu cakap. Walaupun pelajar itu sebenarnya, bila cikgu tanya di guru-guru dia, pelajar tu adalah pelajar pandai. Tapi disebabkan kesan-kesan cabin fever ini dia jadi macam tu. Okay? Dan satu lagi ialah pelajar-pelajar ini dia akan hilang skill bersosial. Dia akan hilang skill bersosial. Apakah dia skill bersosial? Baik. COVID-19 ini dia telah menghalang kita. Dia telah menghalang kita daripada buat sesuatu yang mana kita biasa buat. Itu yang dipanggil skill bersosial. Okey, contohnya lah, kita selalu kalau jumpa datuk nenek, kita salam datuk nenek, cium tangan datuk nenek, peluk datuk nenek kita kan. Ataupun kita jumpa sepupu-sepupu kita di kampung, kita akan berpeluk dengan dia. Kita cakap, oh lama tak jumpa kau, seronoknya. Tapi sekarang kita tak boleh buat macam tu kan. Kita tak boleh salam orang kan. Kita letak tangan macam ini saja. Assalamualaikum. Kita tak boleh buat Assalamualaikum macam ini kan. Sebab kalau kita buat macam tu mungkin orang tak nak sambut salam kita sebab takut ada jangkitan dan sebagainya. Jadi ini dikatakan skill bersosial yang sudah hilang, yang hilang. Mungkin kita boleh buat dengan adik-beradik dan sebagainya ataupun orang yang kita yakini tidak ada apa-apa penyakit. Okey, kemudian satu lagi skill bersosial yang hilang ialah senyuman. Senyuman juga satu skill bersosial. Adik-adik boleh bersenyum dengan orang lain akan nampak emosi adik dengan gembira. Kalau adik-adik belajar di sekolah, adik senyum dengan cikgu pun seronok. Kalau cikgu pun marah dengan adik-adik pun, adik-adik boleh nampak muka cikgu marah. Kalau adik-adik seronok ataupun gembira menjawab soalan, guru-guru pun akan nampak keseronokan adik. Tapi sekarang ini, bila adik-adik datang sekolah, cikgu-cikgu pun tak tahu cikgu adik ni macam happy ke, seronok ke, murung ke, tak suka ke, macam-macam. Emosi adik itu telah ditutup dengan face mask. Sebab kita dekat sekolah kena pakai face mask. Jadi kita susah nak tunjuk emosi kita. Kita susah nak express emosi kita. Jadi inilah di antara skill-skill bersosial yang hilang disebabkan oleh sindrom cabin fever waktu waktu pandemik ini, waktu COVID-19. Okey. Baik, sekarang kita teruskan. Apa lagi kita nak lawan Dah tadi cikgu cakap kita kena lawan pemikiran yang negatif. Okey, sekarang ni kita nak lawan apa lagi cikgu? Okey, kita kena lawan sesuatu yang sangat-sangat negatif dalam diri kita, iaitu sikap. Dalam diri kita ada sikap-sikap yang negatif. Percaya atau tidak, mesti ada. Kan adik-adik cikgu percaya dekat adik-adik ada sikap-sikap negatif. Okey, cikgu tunjukkan antara sikap-sikap dia. Ni dia sikap dia. Pemalas. Pemalas kau. Okey, adik-adik rasa tak adik-adik ni pemalas? Tak adalah cikgu, saya rajin cikgu. Saya dekat sekolah, saya rajin. Dekat rumah lagilah saya rajin cikgu. Saya tolong mak saya cuci pinggan, saya tolong mak saya
bersihkan tempat tidur, saya tolong buang sampah, saya rajin. Okey, kalau rajin alhamdulillah. Tapi ada tak dalam diri kita ni rasa pemalas? Ada, jangan nak tipu. Cikgu yakinlah dekat pelajar-pelajar ni, even pada diri cikgu sendiri, ada juga sikap pemalas. Sebab apa? Sebab pemalas ni adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang semula jadi pada diri kita. Janganlah kita marah. Tapi kita jangan biarkan pemalas ini makin lama makin besar dan menyebabkan diri kita jadi seorang yang negatif. Okey. Siapa yang pagi ni walaupun tak perlu buka mikrofon tapi jawab saja dekat dekat ruangan chat kalau dapat time nanti cikgu nak baca nanti. Okey, baik. Siapa yang pagi ni tadi dia makan dengan ibu dia makan dengan bapa dia dekat rumah atau bersarapan dengan keluarga. Lepas itu pinggan yang dia makan tu dia cuci. Ada tak? Ada tak siapa-siapa yang dah cuci pinggan dia pagi tadi selepas dia makan? Kalau ada, type, ya cikgu, saya dah cuci. Ya cikgu, saya ada cuci. Tulis dekat situ. Okey, cikgu nanti cikgu nak baca. Okey, baik. Kalau ada, maksudnya adik-adik seorang yang tidaklah malas, adik-adik rajin kan. Tapi kalau tak ada, maksudnya adik-adik ni ada malas sikit lah. Ada malas sikit. Begitu juga kalau kita bangun tidur. Kan kita bangun tidur, kita mandi. Hari ni saya ada Google Meet lah, saya ada ceramah motivasi dengan Cikgu Ahmed. Okey, hari ni saya nak bangun awal. Dia bangun awal, dia mandi, dia sarapan, dia kemudian dia duduk depan laptop, dia buka. Tapi tempat tidur dia tak kemas. Kan? Buku yang dia baca masih lagi bersepar dekat lantai. Tilam dan kain cadar dia tidak dikemas dengan baik. Selimut tidak dijemur dan sebagainya. Maksudnya kita masih lagi ada sikap malas. Baik, jadi adik-adik tolong jangan jadi pemalas. Sebab apa cikgu kata jangan jadi pemalas? Sebab kita ni ada banyak kesan buruk tahu adik-adik. Kalau kita malas ni banyak sangat kesan-kesan buruk dia. Okey, yang pertama kesan-kesan buruk dia ialah malas ni akan menyebabkan kita jadi orang yang tak ada usaha, tak ada motivasi. Kan? Sebab sikit-sikit saja alasan yang dia pakai ialah malas. Kan? Contohlah mak dia cakapkan, mak dia kan, ada tempat lain lah ada mak dia bagi tahu, dia kata Azman tolong buang sampah. Malas lah mak. Itulah alasan dia. Dia tak ada usaha nak bangun, dia tak ada usaha nak pergi dekat dapur, atau dia nak menoleh dekat mak dia pun dia tak ada usaha. Dia cuma cakap malas lah mak. Dia gunakan malas itu adalah sebagai satu alasan. Jadi orang yang sentiasa menggunakan hidup beralasan macam ni adalah orang yang malas. Sebab itu malas ini perkataan dia M-A-L-A-S. Kan? Sebab dia ada kaitan dengan alasan. A-L-A-S-A-N. Kan? Jadi orang yang malas sentiasa beralasan. Dia tak nak langsung bermotivasi untuk melakukan sesuatu. Kan? Okey, jadi adik-adik kena ingat kesan buruk malas ini. Malas ini kesan buruk dia akan menyebabkan kita jadi orang yang mundur. Saya tak nak SK Pujut, pelajar-pelajar dia adalah pelajar-pelajar yang mundur. Saya tak nak SK Pujut, kebanyakan pelajar-pelajar dia adalah pelajar-pelajar yang sentiasa berada di belakang sekolah-sekolah lain. Tak, saya nak you must keep forward. Sentiasa berada di depan, sentiasa bersaing, sentiasa race horse dengan sekolah-sekolah lain yang hebat dekat Miri misalnya kan. Okey, supaya kita dapat menjadi representative kepada kejayaan sekolah-sekolah di daerah Miri. Kalau orang cakap sekolah apa yang bagus di Miri SK Pujut. Itu yang kita nak. Tapi benda macam itu tak akan berlaku adik-adik kalau kita malas. Jadi tolong jangan malas. Kalau adik-adik tengok zaman Jepun dulu kan, orang Jepun walaupun dia dah kena serang dengan tentera berikat, bom atom dijatuhkan, orang pun akan cakap tengoklah Jepun ni dia tak akan maju pun. Tapi tidak. Sekarang kalau kita lihat Jepun antara negara yang paling maju di dunia. Sebab apa? Sebab rakyat dia adalah rakyat yang rajin.
Jepun memiliki rakyat yang sangat-sangat rajin dan berdisiplin. Sebab itulah mereka berjaya. Okey. Yang kedua ialah adik-adik kena ingat peranan adik-adik bersama dalam keluarga. Jadi janganlah malas adik. Sebab setiap kita sebagai anak-anak, adik-beradik, dia ada peranan. Kan? Dia ada peranan. Ibu bapa kadang-kadang dia tak boleh buat semua kerja. Jadi apa yang dia boleh buat ialah dia meminta bantuan kepada anak-anak dia yang lain. Sebagai contoh dia akan cakap, okey Siti tolong cuci pinggan. Okey Azim tolong basuh kain. Okey Azam tolong buat buang sampah. So every one of us mesti ada peranan, mesti ada role, mesti ada peranan. Tapi kalau kita malas, semua peranan yang diberikan pada kita berikan alasan. Tak maulah, malaslah, suruh orang lain lah. Akhirnya kita tidak menjadi ahli keluarga yang baik. Kan? Nanti bila kita tak jadi ahli keluarga yang baik, bila kita pergi rumah orang, kita bawa perangai yang sama, pergi rumah saudara mara, pergi rumah makcik-makcik, lama-lama makcik bercakap, teruk je lah anak buah aku ni, pemalas langsung. Ini yang kita tak mau. So adik-adik tolong ingat peranan adik-adik pada keluarga. Dan orang yang malas ini biasanya dia tidak dapat mencapai sangat hidup. Okey. Baik. Jadi adik-adik satu lagi ialah jangan buang masa. Sekejap Cikgu. Ya saya. Ada apa-apa? Setakat ni ada masalah tak dengan slide cikgu? Jilian, awak nak tanya ke? Ya. Awak nak tanya ke apa? Okey, sekarang ni saya rasa tak ada masalah semua dengan apa ni, dengan slide saya. Ya, cikgu. Okey, baik. Kalau tak ada slide, kita tak ada masalah, kita teruskan. Okey. Baik. Okey, cikgu. Buang masa. Okey, buang masa adalah satu lagi sikap yang perlu adik-adik cuba atasi. Buang masa adalah sikap yang mana adik-adik kena atasi. Iaitu yang mana masa ni sangat penting. Terutamanya waktu PDPR ni memang sangat penting. Jadi adik-adik, apa yang perlu adik-adik buat ialah tolong curi masa. Tolong curi masa adik-adik. Sekarang ni adik-adik ada banyak masa. Kalau dekat sekolah, masa-masa adik biasanya terpaksa ikut jadual. Tapi sekarang ni, adik dah ada banyak masa. Celik mata sampai nak tidur malam nanti. Masa adik-adik memang banyak. Tapi apa yang kita gunakan dengan masa yang banyak tu adik-adik? Adakah adik-adik gunakan dia dengan sesuatu yang baik? Kan kadang-kadang kita gunakan masa tu untuk bermain, main game, main dekat rumah dan sebagainya. Tapi untuk belajar kita punya masa tu kurang kan. Kalau ada pun mungkin hanya ikut jadual yang diberikan oleh cikgu sahaja. Lepas tu kita terus tak nak fikir lagi tentang belajar. Jadi adik-adik kena curi masa juga. Adik-adik kena curi masa. Macam mana nak curi masa? Okey, betul kita ada masa yang banyak dan masa yang banyak tu kadang-kadang kita nak gunakan untuk buat benda-benda lain. Benda-benda yang kita suka. Kita pun nak juga menonton TV. Kita nak juga bermain dengan kawan-kawan dekat main badminton dekat depan rumah kita dengan adik-beradik. Kan? Tapi pada masa yang sama kita kena ingat bahawa belajar secara PDPR saja tidak menampung. Jadi kita mungkin nak belajar sendiri. Kita nak juga baca buku, nak juga membuat discuss grouping dengan rakan-rakan. So kita curi masa yang mungkin kita nak gunakan untuk bermain tadi 3 jam, kita jadikan bermain tadi 2 jam. 1 jam kita gunakan untuk belajar. Okey, kemudian kejar masa. Macam mana kita nak kejar masa Okey, kita nak kejar masa ini. Kita nak kejar masa ni adalah untuk kita berjaya menggunakan masa-masa yang terawal masa-masa yang terawal dengan perkara-perkara yang baik. Okey, sebagai contohlah, kalaulah sekarang ini kita boleh pergi sekolah kan adik-adik.
katakan dalam 2 minggu lagi dibenarkan kita pergi bersekolah secara bersemuka. Baik, jadi adik-adik mungkin sekolah dekat Miri mula pada pukul 7 pagi. Adik dah sampai dekat sekolah pukul 6.30. Okey, 6.30 tu ada 30 minit tu adik sebelum pukul 7 pagi. 30 minit ni walaupun kita kata alah singkatnya masa 30 minit, tapi kalau kita gunakan untuk bersedia untuk pelajaran, dia akan jadi lama. Dan gunakanlah masa itu untuk kita belajar. Itu yang dinamakan kita dah kejar masa kita. Okey, uruskan masa. Dari segi uruskan masa ini dia tidak lepas daripada memiliki jadual waktu. Kita kalau nak uruskan masa kena ada jadual, kena ada perancangan. Kalau kita tak ada perancangan, kita tak dapat nak urus masa. Kita tak dapat nak gunakan masa itu mengikut keperluan kita. Okey, contohnya lah adik-adik. Adik-adik mempunyai masa 24 hours dalam sehari. Baik, dalam 24 jam itu adik-adik perlu peruntukkan masa untuk tidur berapa jam, untuk belajar berapa jam, untuk bermain berapa jam, untuk bantu ibu bapa berapa jam. Semua ini kena urus dengan baik-baik supaya urusan itu dapat berlaku dengan secara optimum, secara optimal. Maksudnya kita gunakan masa kita ni tak adalah membuang masa begitu sahaja. Okey, jadi contohnya yang terbaik ialah adik-adik kena ada jadual. Alhamdulillah, SK Puja telah memberikan jadual waktu untuk adik-adik belajar dengan kelas PDPR setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat, kan? Jadi, tapi tidak semestinya setiap hari itu jadual yang dibagi itu terpakai untuk 24 hours tak, kan? Mungkin mula pada pukul 7 atau pukul 8 belajar sampailah pukul 12. Lepas daripada tu, masa untuk adik-adik, kan? Baik, jadi adik-adik kena juga buat satu jadual. Mungkin ibu bapa pun boleh bantu. Kalau ada ibu bapa yang dengar ceramah cikgu ni, bantulah anak-anak buat jadual waktu. Buat jadual waktu untuk anak-anak. Okey, ya, ada siapa-siapa bertanya ke tu? Okey, nanti cikgu buka sesi untuk soal jawab Okey, apa ada pertanyaan boleh simpan dulu, nanti cikgu akan buka sesi soal jawab. Siapa yang tanya dengan cikgu, cikgu akan cuba jawab. Okey, baik. Satu lagi benda yang kita kena buang ialah suka bertangguh. Sikap suka bertangguh. Sikap suka bertangguh. Baik. Sikap suka bertangguh ini adalah satu sikap yang sangat-sangat tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Kan? Sebab apa? Orang yang dia ada kaitan dengan orang malas. Bila orang malas, dia suka beralasan. Bila antara alasan yang diberikan ialah menangguh kerja. Itu adalah sikap-sikap yang tak baik. Yang adik-adik kena buang. Suka bertangguh. Belajarlah sekarang sebab nanti nak ujian. Lambat lagi ujian. Apa kita nak pergi tandas. Ujian lambat lagi 3 bulan. Relax lah, kita nak lepak-lepak dulu. Kita bagikan alasan kita suka bertangguh. Jadi adik-adik tolong jangan bertangguh. Kalau kita bertangguh, kita tak dapat bergerak maju, kan? Saya tak mahu adik-adik bertangguh sebab apa? Sebab kita tak nak buang masa. Orang yang bertangguh ni antara orang yang suka buang masa, kan? Dan orang yang buang masa ni orang yang malas. Okey, baik. Sebab itu cikgu, kalau cikgu buat sesuatu lah, biasa kalau cikgu buat ceramah bersemuka, cikgu nak uji mereka. Siapa yang tak bertangguh, itulah orang yang hebat, kan? Okey, hari ni cikgu nak uji jugalah dengan kamu. Okey, cikgu akan tanya satu soalan. Soalan dia mudah saja. Cikgu akan tengok siapakah dia 5 orang terawal yang jawab soalan itu di ruangan chat, yang type soalan itu di ruangan chat. Kalau orang tu 5 orang yang terawal tu berjaya type dekat situ jawapan yang cikgu bagi ini, soalan yang cikgu bagi, jawapan kepada soalan yang cikgu bagi ini, 5 orang yang terawal, maksudnya 5 orang itu adalah orang yang paling cepat menjawab dan tidak bertangguh. Okey, baik. Soalan dia mudah sahaja, cikgu nak bagi tahu. Berikan nama
Sorry, bukan berikan nama. Maaf. Okey, sedia. 1, 2, 3, sedia untuk soalan ini. Okey, berikan cikgu cita-cita utama kamu. Apakah dia cita-cita utama kamu yang kamu ingin jadi bila kamu dewasa nanti? Jawab sekarang. Okey, cikgu bagi masa 10 saat. 1, 2, 3, 4, Menjual baju. Mengukir batu. 7, Nak jadi cikgu, 8, cikgu. Menjadi 9, polis. Jadi cikgu. 10. Okey, cikgu tambah extra time sebab cikgu nak minum sekejap. Saya mau jadi YouTuber. Oh, okey, baik. Bagus. Alright, baik. Sekarang ni cikgu dah dapat dah jawapan dia. Ada yang dah jawab kan? Ada yang dah jawab dekat ruangan chat. Nanti cikgu Nak nak jadi check. cikgu. Polis. Cikgu nak minta tolong Cikgu Adif bagi sebab cikgu tak dapat nak baca sekarang. Ni. Okey, tak apa. Boleh Cikgu off mau dulu jadi mic. polis. Okey, boleh off dulu mikrofon. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak minta Cikgu Alif nanti tolong senaraikan siapakah dia 5 orang yang terawal itu. 5 orang yang terawal itu nanti kemudian WhatsAppkan dekat cikgu. Dan cikgu nak maklumkan bahawa orang-orang yang 5 yang terawal ini cikgu nak bagi hadiah. Nanti cikgu akan kirimkan hadiah kepada cikgu Alif nanti. Cikgu Alif akan bagi kepada anda 5 orang yang terawal. Cikgu minta lah Cikgu Alif nanti tolong carikan 5 orang di ruangan chat siapa yang jawab. 5, the first 5 yang awal jawab. Sebab apa? Sebab mereka tu adalah orang yang tak bertangguh. Bukan mereka saja tu yang tidak bertangguh, yang lain tak bertangguh. Tak. Pada pandangan cikgu, semua pelajar sedang berusaha untuk berjawab kan. Jadi maksudnya anda semua hebatlah. Tapi cikgu tak adalah nak bagi semua. Sebab cikgu cuma ada 5 saja hadiah. Jadi cikgu bagi 5 yang terawal. Okey, baik. Jadi orang yang terawal tadi, 5 yang terawal tadi, dia akan dapat hadiah. Sekejap cikgu nak WhatsApp dengan Cikgu Alif. Cikgu saya nak. Cikgu. Ya. Okey. Tutup mic awak. Okey, cikgu. Oh, cikgu saya nak kesiannya cikgu dengar. Baik. Tak apa, tutup dulu mikrofon. Nampaknya ramai yang excited. Cikgu sukalah macam ni. Cikgu suka ceramah. Cikgu pada saya lah. Pada cikgu kan, SK Pujut dia lah antara ceramah yang menyeronokkan cikgu. Sebab respon pelajar dia sangat-sangat baik. Okey, baik. Tahniah lagi sekali kepada yang dah menjawab. Cikgu dah ada WhatsApp dengan Cikgu Alif tadi. Minta 5 orang yang terawal untuk berikan nama pada cikgu. Nanti cikgu akan kirimkan hadiah pada mereka. Okey, baik. Sebab itu kita jangan suka bertangguh. Sebab apa kita tak suka bertangguh? Sebab kita harus jadi the first. Kita kena jadi orang yang pertama tu adik-adik. Adik-adik kena jadi orang yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama berjaya dalam segala bidang. Kalau dulu dulu kita ada peperiksaan kita ada peperiksaan UPSR. Dulu 5A, lepas tu naik 6A kan. Nak dapat 6A ni kadang-kadang susah tau. Ada sekolah yang belum pernah dapat 6A. Jadi cikgu cabar sekolah tu, jangan bertangguh. Kamu kena berusaha, kamu kena jadi the first. Jadi orang yang pertama untuk dapat 6A. Tapi sekarang ni dah tak ada UPSR. Tapi tak apalah, cikgu tetap cerita sebab dia ada related, dia penting. Okey, kemudian bila kita dah jadi orang yang pertama, kita sebenarnya dah jadi legend. Kita dah jadi legend kan. Sebab orang akan cakap, nama dia dan sebagainya kan. Siapa tu? Itulah dia Omar. Omar ni sangat pandai. Dia orang pertama dapat 6A dekat kampung ni. Dah bila dia cakap orang yang pertama, maksudnya dia dah jadi legend. Bila dia jadi legend, orang yang jadi legend ini dia tidak pernah dikalahkan. Dia unbeaten. Mana ada orang boleh kalahkan kan dia? Melainkan orang tu boleh menyamai pencapaian hampir sama dengan dia. Ataupun pencapaian yang sama dengan dia.
Lebih tinggi daripada itu tidak, sebab dia orang yang pertama, kan? Okey. Jadi adik-adik cuba jangan bertangguh sebab orang yang tidak bertangguh ini adalah orang yang hebat So ini antara minda-minda adiwira. Okey. Sekarang cikgu nak kamu tenangkan diri sebab cikgu nak cerita sesuatu tentang anak murid cikgu. Cikgu nak cerita sesuatu. Okey, kita tak nak lagi fikir-fikir pasal apa ni lah, benda-benda berat. Kita nak cerita tentang kisah inspirasi. Okey, cikgu akan sharing satu kisah inspirasi kepada anak-anak. Cikgu nak anak-anak semua tengok skrin ni betul-betul, dengar apa yang cikgu cakapkan kerana cikgu nak bercerita dengan kamu. Okey, baik. Saya pernah mengajar di sebuah sekolah. Sekolah tu adalah sekolah tepi jalan tapi pelajar dia banyak dari pedalaman banyak pelajar-pelajar dia dari pedalaman. Okey. Kisah ini berlaku kepada saya 4 atau 5 tahun yang lepas Okey, baik. Inilah dia anak murid saya. Saya tutupkan mata dia sebab saya tak nak siarkan. Kalau dulu saya selalu siarkan kisah ni, saya buka semua mata dia, malah dalam Facebook pun ada. Tapi bila saya dapat tahu kita sebenarnya tak boleh nak dedahkan wajah anak murid kita pada umum. Okey, baik. Cikgu, ini anak murid. Ini bukan cerita rekaan, ini cerita benar ya adik-adik. Inilah anak murid saya. Okey, anak murid saya nama dia Peter. Cikgu bagi tahulah nama dia Peter. Okey, Peter ni satu hari adik-adik dia datang sekolah. Dia datang ke sekolah, hari tu adalah hari pertama sekolah dibuka, bulan Januari. Adik-adik kalau bulan Januari datang sekolah mula-mula buka, adik-adik pakai baju baru kan? Pakai baju baru, pakai kasut baru, pakai beg baru, lagi peralatan sekolah semua baru, ada color baru, ada pencil box baru, everything is new kan. Kebanyakannya mesti bersedia dengan peralatan yang baru. Anak murid saya Peter, dia datang sekolah dia macam inilah dia pakai adik-adik. Dia pakai macam ni adik-adik, kesian tak? Dia tengok adik-adik tengok dia punya dia punya ni dekat sini ni, dia punya bahu dia koyak kan. Dekat seluar dia pun koyak, berlubang kan. Jadi dia ni seorang anak yang susah sebenarnya kan. Dia datang ke sekolah dia pakai macam ini kan. Kemudian cikgu tanya dia, cikgu pandai cakap Iban, cikgu pandai berbahasa Iban. Cikgu cakap dengan dia kan, cikgu kata, Peter, cikgu cakap, nama ke buah nuan ngenak bajunya? Cikgu cakap, Peter, kenapa kamu pakai baju ini Peter? Kan dia pun tengok cikgu, dia kata, cikgu, Nyak ajak baju aku. Dia kata, cikgu, ini sajalah baju saya. Oh, sedihnya bila cikgu dengar perkataan tu. Sedih kan? Sebab ini sajalah baju dia kan. Ini saja baju dia. Kemudian cikgu cakap dengan dia, okey Peter, kamu duduk di tempat kamu, nanti cikgu akan cikgu nak kamu bawa cikgu pergi asrama, cikgu nak tengok apa yang kamu bawa dari rumah, cikgu bagi tahu dengan dia. Okey, kemudian bila habis pelajaran, cikgu suruh pelajar-pelajar semua berbaris, balik ke kelas, cikgu panggil Peter. Peter, mari sini. Okey, mari bawa cikgu pergi ke asrama, cikgu nak tengok apa yang kamu bawa dari rumah. So, Peter pun pakai kasut adik-adik. Kasut dia macam ini adik-adik, kasut dia kasut lama. Dah lah kasut lama. Cikgu, kasut slide dia... tak nampak. Slide tak nampak ke? Tak nampak cikgu. Tak nampak. Hilang slide dia. Hilang. Saya nampak. Nampak cikgu. Okey. Saya nampak. Ada pun cikgu. Saya nampak. Okey, cikgu. Dah nampak. Cikgu Alif, Okey, dah. slide Nampak. tak cikgu? Okey, nampak cikgu, nampak. Okey. Nampak Alright. Okey. Baik, kalau nampak saya... Ada. Okey, saya teruskan ya. Alright. What? Okey, baik. Jadi ini dia kasut dia kan. Kasut dia adalah kasut lama. Dah lah kasut lama adik-adik. Kasut dia kasut kecil. Kaki dia ni nampak ni. Kaki dia ni besar kan. Kasut dia tu kecil. Dia cuma pijak dekat belakang. Nampak tu. Dia pijak dekat belakang saja kasut dia kan. Okey, jadi
saya pun tanya dia kan, saya pun tak tanyalah, saya diam saja, saya tengok dia pakai macam tu, dia tak pakai stokin dan sebagainya. Kemudian bila sampai dekat asrama, sekarang ni gambar asrama, nampak kan gambar asrama? Okey, sekarang ni gambar dia dalam bilik asrama, kita nampak ada beg dekat situ. Cikgu tanya dia, cikgu tanya dia, Cikgu Ahmed, ya saya. mungkin cikgu stop dulu. Lepas tu ni tadi sebab tadi ada gangguan, ada budak share screen dia. Jadi Oh, ya screen ke? cikgu tu Okey, saya cikgu, stop sekejap ya. Okey, lepas Tak tu nampak. Okey, saya Okey, stop, okey. kemudian saya share semula. Ya. Tak apa. Okey, saya share semula. Alright. Okey. Boleh boleh nampak sekarang? Sekejap Boleh. Okey. Boleh. Okey. Okey, boleh tutup mic. Boleh. Excited sangat awak semua tahu. Seronoklah cikgu dengan SK Pujut ni kan. Ini pelajar dia excited menunjukkan cikgu tak cakap sorang-sorang. Cikgu rasa kan depan cikgu ramai pelajar yang aktif. Tahniah. Okey, baik. Kemudian inilah gambar dia yang mana cikgu bawa dia pergi ke asrama. Cikgu cakap, Peter, kamu buka beg Peter, cikgu nak tengok apa yang ada dalam beg tu. Dia pun keluarkan baju dia. Adik-adik nampak ni baju dia, kesian baju lama-lama yang dia pakai. Cikgu cakap dengan dia, cikgu kata, Peter, Nyak ajak baju Nuan. Cikgu cakap, Peter, inikah sahaja baju kamu? Dia pun tengok cikgu, dia kata, bukan cikgu, baju saya sikit saja kan. Baju saya sikit, yang lebih ni adalah baju adik saya. Kemudian cikgu tanya dia, Peter, kasut kamu tu kecil, itu kasut kamu ke? Saya cakap. Dia pun cakap dengan saya, bukan cikgu, itu kasut adik saya pakai kasut adik saya. Lepas tu cikgu tanya dia, mana kasut kamu? Saya bagi adik saya. Maksudnya Peter punya kasut besar, tapi dia bagi adik dia sebab adik dia punya kaki pun dah besar. Dia ada adik dia darjah 2, dia darjah 4. Peter ni darjah 4, adik dia darjah 2. Tapi adik dia sama-sama membesar dengan dia. Kemudian disebabkan adik dia tu seorang yang pandai dan dia sebagai abang, dia ada tanggungjawab nak bagi adik dia pakai selesa. Kan, jadi adik dia, Peter ini dia berkorban untuk adik dia. Jadi dia cakap dekat saya bagi adik saya pakai kasut tu cikgu supaya adik saya dapat belajar dengan baik. Bayangkan adik-adik yang mendengar, bila Peter cakap macam tu, hati cikgu rasa sebab sangat. Sebab apa? Sebab cikgu dapat lihat betapa murninya hati seorang abang jaga adik dia kan. Baju yang bagus-bagus dia bagi adik dia pakai. Kasut dia sendiri dia bagi adik dia pakai walaupun dia tak ada kasut. Peter ni adalah anak yang agak miskin juga waktu tu. Okey, kemudian cikgu pun Kemudian cikgu pun belikanlah pakaian baru. Cikgu bagi tahu dengan kawan-kawan cikgu tentang Peter. Kami pun kutip derma, kami beli pakaian baru, kasut baru dan sebagainya. Kemudian kami bagi Peter pakai kan. Tapi malangnya waktu saya nak bagi dekat Peter tu takut nak pakai baju. Dia cakap dengan saya, cikgu, ini baju baru ni saya punya ke? Saya cakap, ya, ini kamu punya Peter. Dia kata, cikgu, adik saya ada tak macam ini cikgu? Maksudnya Peter ni walaupun dia dah diberi baju baru, dia masih tetap ingatkan adik dia. Kan, dia tetap ingatkan adik dia. Jadi cikgu cakap, ya, adik kamu ada baju baru juga. Kan, ini satu plastik lagi adik kamu punya. Yang ini kamu punya. Barulah Peter tu gembira. Pengajarannya dekat sini adik-adik, betapa sayangnya Peter ini dengan adik dia. Kita dengan adik-adik kita macam mana? Kita macam mana dengan adik-adik kita dekat rumah? Adik kita makan ayam KFC seketul, kita ketuk dia. Jangan habiskan, abang nak. Kita marah dekat adik kita kan. Adik kita nak tengok cerita kartun, kita rampas dia punya remote control. Kita cakap, abang nak tengok Netflix, kau pergi tengok tempat lain. Kita marah dia.
Janganlah macam tu kan. Jadi kita kena sayang dengan adik-adik kita. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak sharing. Ini kalau ada ibu bapa kamu dalam grup ini, ini tip untuk ibu dan bapa. Ini tip untuk ibu bapa. Adakah ibu bapa dalam ni, walaupun tak jawab dalam mikrofon, cikgu nak jawablah dalam ruangan chat. Ada cikgu, saya ada bersama anak saya dengar ceramah cikgu. Okey, baik. Kalau ada 5 tips ibu bapa boleh bantu anak-anak cemerlang. Okey, ibu bapa dengar tolong dengar apa nasihat cikgu ni. Tips ini bukan tips daripada cikgu saja, cikgu ambil daripada pakar-pakar ataupun pakar motivasi yang lain. Cikgu bukan pakar motivasi, cikgu penceramah saja. Okey, baik. Jadi cikgu kongsikan tip ini. Sebenarnya tip ini diberikan oleh Dr. Fadilah Kamsah. Okey, baik, sharing. Okey. Yang dah jawab ada tu, pastikan ibu bapa ada duduk sebelah duduk sama-sama tengok tengok. Okey, cikgu nak kongsi sebab nanti cikgu akan suruh buat sesuatu juga. Okey. Baik, tip yang pertama, cara galak anak rajin. Yang ini anak-anak nak PDPR ni, macam mana kita nak galakkan dia rajin? Okey, sebenarnya cara ni boleh kita gunakan sewaktu anak nak ambil PDPR ataupun waktu anak nak bersemuka nanti. Kita pun mungkin tak lama lagi akan ada kaedah bersemuka, insya-Allah. Mungkin bulan November tak salah saya akan ada kaedah bersemuka. So ibu bapa yang pertama ni, yang di bawah sekali ni, yang warna biru ni kena buat dulu. Sebab dia macam anak tangga, dia naik sampai yang ke atas sekali. Baik, yang pertama ni, yang bawah sekali ni, tetapkan objektif anak belajar. Jadi mak dan ayah, sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat saya, okay, ibu bapa ni adalah sahabat-sahabat saya. Tolonglah tetapkan objektif anak kita. Macam mana nak tetapkan objektif anak-anak, cikgu? Okey, macam ini caranya. Pertama, sebelum anak belajar, tolong pegang tangan anak tu, tengok muka anak tu. Kalau anak nak pergi sekolah pun macam tu lah kan, kita bersalam kan, bersalam dengan anak bersalam dengan kita. Kita pegang aja tangan anak, kita tengok muka dia. Kita cakap dengan dia, kita cakap, wahai anakku, belajarlah sungguh-sungguh. Dapatkan keputusan yang cemerlang. Mak dan ayah doakan kamu. So 3 benda ni kena buat. Belajar sungguh-sungguh, dapat keputusan cemerlang, mak dan ayah doakan. Okey, kalau ada ibu dan bapa di sebelah anak, tolong pegang tangan anak sekarang. Pegang tangan anak sekarang, contohnya lah macam cikgu pegang mikrofon ni, ini mikrofon ni jadi tangan lah, katakan jadi tangan. Okey, pegang tangan anak sekarang, tengok muka anak, kemudian cakap, anakku. Okey, ikut cakap cikgu buat sekarang. 1, 2, 3, pegang tangan anak, tengok muka anak, kemudian cakap, anakku, belajar rajin-rajin. Dapatkan keputusan cemerlang, mak dan ayah doakan kejayaan kamu. Lepas itu ibu bapa peluk anak kita. Peluk anak kita. Peluk. Tepuk dekat belakang anak kita 3 kali. 1, 2, 3. Tepuk. Dapat tak satu perasaan? Ada tak kita dapat satu perasaan? Kita rasa sayang sangat ke anak kita kan? Okay, anak kita pun bila kita peluk dan kita cakap objektif tu, dia terus meresap dalam kepala. Dia kata, oh, mak saya telah diprogramkan, saya telah diberikan tugasan. So this is my obligation. Inilah dia tanggungjawab saya. Kan? So sebagai anak bila kita diberikan kesedaran seperti itu, bila dia datang sekolah, sama ada dia nak buat PDPR ke ataupun dia nak pergi sekolah bersemuka ke, dia akan ada kesediaan minda dan mental bahawa dia pergi sekolah, dia mesti belajar. Kemudian bila dia belajar, dia mesti dapat keputusan yang baik. Dan dia tak risau sebab usaha dia itu diiringi doa mak dan ayah. Okey, ibu bapa, buat yang pertama tu.
Tetapkan objektif anak. Kalau cikgu buat secara bersemuka, cikgu pastikan ada mak dan ayah tu menangis-nangis dengan anak dia. Anak dia pun menangis-nangis terus minta ampun kan waktu tu. Kalau siapa yang pernah ikut ceramah motivasi secara bersemuka cikgu sebelum COVID-19, memang cikgu akan buat aktiviti ni. Cikgu suruh salam tangan mak depan cikgu, cium tangan mak, mak pula peluk anak, cakap yang bahawa dia sayangkan anak dia kan. Cikgu akan buat macam tu. InsyaAllah kalau ada keadaan dah okey nanti, kalau cikgu ada peluang pergi ke SK Pujut lagi secara bersemuka, kita buat macam tu Okey, yang seterusnya warna hijau ni, raikan anak, reward. Rewardkan anak kita ya ibu bapa, tolong ibu bapa reward anak kita. Apa maksud reward? Ialah berikan sesuatu. Kalau anak kita ada buat sesuatu yang baik ataupun meningkat dalam pencapaian belajar dia, kan? Okay, dulu dia katakanlah dapat D, tiba-tiba dia boleh dapat C. Walaupun hanya D kepada C, bagi kita itu satu perubahan. Jadi kita reward dia. Pujilah dia. Oh, manah mai nuan. Landek amai nuan. Abo, pandainya kamu. Seronoknya mak tengok. So kita cuba puji dia. Puji dia. Bila kita puji dia, dia akan rasa, wah, usaha saya untuk meningkat dihargai oleh ibu bapa. Ini kesan dia. Pujian kita akan memotivasikan anak-anak kita. Sebenarnya motivasi yang paling bagus bukan datang daripada pakar-pakar motivasi yang terkenal, kan? Tetapi datang daripada kita sendiri sebagai ibu bapa. Itu sebenarnya motivasi yang paling berkesan. So try to reward them with appreciation. Kita reward mereka dengan apresiasi, dengan penghargaan. Okay? Appreciate mereka. Okey, seterusnya yang warna kuning ya ibu bapa, warna kuning ni cikgu buat warna kuning ni, penalty. Okey, penalty ni juga sesuatu yang perlu ibu bapa buat. Kalau nak anak-anak kita baik, rajin dan sebagainya, cemerlang, so kita kena ada ketegasan. When we talk about penalty, it's actually we talk about strictly. Okay, kita kena jadi orang yang strict. Kita kena jadi orang yang tegas. Jangan pelan gila dengan anak. Mun kata orang Sarawak, jangan pelan gila dengan anak. Asyik mun anak kita mun anak kita tu mancai misalnya nak, lalu kita pelan dengannya. Oh, si ada anak kami nak macam ya bah, ibu gagal gila. Kita pun membacking anak kita. So please, if anak kita melakukan sesuatu yang tak berapa baik ataupun sesuatu yang melanggar undang-undang, we as parent, kita kena penaltykan dia. Kita kena bagi hukuman. Walaupun hukuman tu taklah seperti hukuman zaman kita dulu. Zaman kita dulu tak boleh kita nak kaitkan seperti zaman sekarang. Kan zaman kita zaman lain, zaman dulu zaman lain, zaman sekarang zaman lain. Kan sikit-sikit adalah ibu bapa cakap, kau bernasib baik sebab kau duduk zaman sekarang. Kalau kau zaman bapak dulu, nenek kau ikat bapak dekat pokok mangga, dia bagi kerengga untuk gigit bapak tahu. Dia akan cerita macam tu. So itu zaman kita. Zaman kita sesuai waktu tu. Sebab zaman dulu kita tak ada handphone. Zaman tahun 70-an saya pun pernah kena sebat dengan bapak saya kan. Bapak saya pernah sebat saya dengan batang penyapu. Pernah sebat saya dengan hose kan. Abang saya lagi dahsyat pernah kena ikat dekat tiang. Lepas itu ikat dekat tiang, kemudian bagi kerengga kan. Tapi zaman itu tak ada masalah sebab zaman tu tak ada handphone. Cuba kalau zaman sekarang kalau kita buat. Kita buat macam itu, orang akan rakam masuk dalam media sosial, nanti polis datang jemput kita kan. Jadi tolonglah penalty biar berpada-pada. Tetapi pastikan penalty kita itu menyebabkan anak kita sedar dan tidak buat nakal lagi. Sebab apa pentingnya penalty? Sebab penalty ini menyebabkan kita rasa kita as parent ada authority. Kita tak nak, kita sebagai ibu bapa kita tak ada authority. Contohnya
Alah, anak-anak dia anggap kita ni tak ada apa-apa kan. Alah, macam kawan-kawan saja kan. Tidak ada rasa penghormatan. So itu yang kita tak mau. So sebab itu kita nak ibu bapa bertegas sikit dengan anak supaya kalau anak kita buat nakal lah, tapi kalau anak kita tak nakal janganlah kan. Okey, kemudian yang seterusnya ialah yang warna oranye ni warna oranye ni ialah supervise ataupun pantau anak kita. Bila anak kita belajar kita kena pantau dia. Kita kena tengok dia belajar ke tak, dia buat apa, macam mana dia buat, apa yang dia buat. Jangan kita biarkan dia dalam bilik saja kan, so kita kena tengok. Okay, nanti saya akan terangkan lagi sekali tentang pantau ni. Dan yang terakhir warna pink ini ialah doa. So ibu bapa tolonglah doakan anak, bagi tahu dekat anak mengadulah dengan Tuhan, doa yang baik-baik supaya kita dapat memberikan harapan kepada anak-anak, memberikan harapan kepada anak-anak, dan Tuhan dapat membuka hati anak-anak kita untuk jadi orang yang rajin dan baik. Okey, baik. Jadi ini adalah 5 cara macam mana kita nak bantu anak kita jadi seorang yang rajin. Okey, baik. Sekarang cikgu nak bagi tips juga tentang belajar PDPR ni adik-adik. Ini yang cikgu akan cakap tentang pemantauan juga. Ini ibu bapa pun boleh bersama-sama untuk mendengar dan bantu anak-anak. Okey, yang pertama kita ada 5. Cikgu sebenarnya tak nak buat dalam bentuk PowerPoint, sebab kalau PowerPoint laptop cikgu ni dia tak begitu tinggi kuasa dia. Jadi dia akan hanging. Itu sebab tu cikgu akan gunakan cara PDF sahaja. Okey, baik. Jadi yang pertama kalau kita nak belajar PDPR dengan sempurna, tolong cari tempat yang kondusif. Ini ibu bapa kena dengar juga. Ibu bapa kena ambil maklum. Kita jangan belajar berkumpulan. Contohnya lah. Cikgu. Siapa yang bercakap tu boleh offkan offkan mikrofon. Okey. Okey, baik. Kita jangan belajar secara berkumpulan di suatu tempat yang rapat. Contohnya lah. Tapi benda macam ni selalu berlaku. Saya faham kepada ibu bapa, saya faham. Kadang-kadang kita tidak ada ruang yang sesuai. Jadi ada setengah-setengah tempat, saya pun pernah mendapat aduan daripada ibu bapa mengatakan bahawa mereka buat PDPR dekat ruang tamu ataupun ruang makan. Maksudnya ada satu meja panjang. Dekat situlah abang dia belajar, ada laptop buka. Dekat situlah adik dia belajar, ada laptop buka. Kalau ada 3 orang, dekat situlah 3 orang berkumpul. Okey, baik, itu sebenarnya bukan satu tempat yang kondusif. Untuk belajar PDPR, kita kena ada tempat yang terasing. Maksudnya mungkin dekat satu meja yang besar tu kita boleh share 2 saja. Jangan sampai 3-4 orang. Kemudian anak yang lain mungkin letak dekat bilik ke, anak yang lain mungkin letak dekat dapur ke, kalau dapur tu bersih dan tak ada masalah kan. Okey, so asalkan tempat tu kondusif, sesuai boleh. So kita cari tempat yang sesuai, yang jauh-jauh. Sebab apa? Kalau kita rapat-rapat ya adik-adik ataupun ibu bapa, anak kita belajar rapat-rapat, dia akan ada cross. Kadang-kadang bila cikgu abang tanya, adik yang tolong jawab. Sebab adik jawab soalan cikgu dia, tapi dia akan jadi melintas, ada lintasan. Jadi dia akan mengganggu proses PDPR. So kita cari tempat yang kondusif. Okey. Kemudian tolong sediakan jadual waktu. Nak belajar PDPR ni kena sediakan jadual juga kan. PDPR memang ada jadual, alhamdulillah kita sekolah ada sediakan jadual PDPR yang berbeza dengan jadual bersemuka. So patuhilah jadual ini, patuhilah. Kalaulah pagi dia kelas BM, pergilah. Kalaulah selepas BM ada bahasa Inggeris, ikutlah. Tapi ada juga masalah-masalah tertentu yang mana kadang-kadang ini mungkin tak berlaku di Pujut lah. Tapi kalau di sekolah-sekolah macam sekolah luar bandar, macam sekolah cikgu punya sekolah luar bandar kan, kawasan tu tidak ada liputan internet. Mungkin ada juga tempat-tempat yang mana buat PDPR online tapi kawasan dia tidak ada liputan internet. Jadi kadang-kadang pelajar dia tak dapat ikut jadual. Contohnya lah,
mak dia, kadang-kadang ayah dia bawa handphone pergi kerja kan. Jadi balik waktu petang. Padahal PDPR waktu pagi kan. Jadi dia tak dapat ikuti pelajaran. Mungkin malam baru dia dapat guna data ibu dia kan. Jadi inilah yang menyebabkan berlakulah sesuatu gangguan pada anak-anak untuk belajar. Okey. Siapa yang buka mikrofon tu, boleh off dulu. Boleh off dulu mikrofon. Cikgu nak sambung untuk yang ketiga. Okey, baik. Yang ketiga, buat aktiviti rangsang minda. Adik-adik, sebelum adik-adik pergi PDPR ni, adik-adik cubalah kalau ada guru-guru dalam ni, sebelum kita mulakan PDPR, kita buat aktiviti dulu. Aktiviti generate kita punya mind kan. Kita boleh buat Kahoot game misalnya. Kita mungkin boleh buat quiz, pop quiz dan sebagainya. Teka-teki, apa saja asalkan anak-anak tadi, sebab PDPR ni dia bukan macam bersemuka. Bersemuka ni kita boleh suruh dia berdiri, yang kat tangan dan sebagainya kan, kita pun boleh nampak. Tapi kali ni kita di rumah, kita mungkin buat aktiviti-aktiviti quiz dan sebagainya untuk rangsang minda. Okey, fleksibel. Fleksibel ini suatu yang penting. Sebab ini ada kena-mengena dengan jadual waktu tadilah. Kita sebenarnya macam cikgu cakap tadilah, kita kadang-kadang kita ni terikut dengan jadual-jadual ibu bapa kita yang kerja. Kan sebab yalah kan macam ada di kalangan ibu bapa yang bawa data dia pergi ke tempat kerja, jadi dia tak boleh nak gunakan. So waktu fleksibel itu adik-adik mungkin boleh gunakan untuk membuat benda-benda yang lain kan. Contohnya belajar sendiri, buka buku. Yang PDPR ini tak semestinya online, kita kadang-kadang boleh buat offline. Jadi fleksibelkan cara pengajaran kita. Kalau kita tak dapat nak buat online, kita boleh buka buku latihan, kita boleh tengok kalau ayah kita ataupun guru-guru ada sediakan modul book, kita boleh buat modul itu. Dan kalau kita tak faham, boleh tanya abang, boleh tanya ibu bapa yang ada di rumah misalnya. Kemudian seterusnya, buat jugalah online group study. Ini juga penting. Kita kena ada online group study. Adik-adik mungkin ada kawan-kawan adik-adik yang adik-adik rapat kan, ada 5-6 orang kan. Kita buat WhatsApp group, kita buat kalau ada guru-guru bagi tugasan, kita buat sama-sama dalam WhatsApp group tu. Okey, buat macam tu. Yang penting ada group study secara online. Okey. Itu adalah tip belajar PDPR. Okey, seterusnya. Ini dah nak habis dah ni, tak lama lagi. Lawan persepsi dan perangai negatif. Apa dia persepsi dan perangai negatif? Inilah dia. Kita selalu fikir orang lain saja bagus. Kita tak bagus. Orang lain yang hebat, orang lain yang pandai, orang lain yang berbakat. Tapi bila tiba pada diri kita, sayalah yang tak baik, sayalah yang hina, sayalah yang bodoh, sayalah yang tak ada kebolehan. So tolong adik-adik, jangan ada persepsi negatif macam tu. Anda kena buktikan bahawa yang terhebat adalah diri anda. Walaupun anda sedang merangkak untuk berjaya, tapi anda sebenarnya yang terhebat. Okey? Dan satu lagi, jangan lawan ibu dan ayah. Ini sangat penting. Jangan menderhaka dengan ibu dan ayah. Cikgu nasihatkan kepada adik-adik yang mendengar, tolong jangan lawan mak, jangan lawan ayah. Terutamanya mak. Sebab mak ni doa dia adalah doa yang sangat makbul. Jadi jangan lawan mereka. Dengarlah kata-kata ibu, dengarlah kata-kata ayah. Kan? Mak ni dia banyak pesan. Ayah satu saja pesan. Kan? Kalau mak dia pesan kita, kamu pergi sekolah belajar rajin-rajin. Kalau makan tu jimat-jimat sikit. Guna duit tu berhati-hati. Kalau jalan tu jangan berlari. Jalan baik-baik. Mak tak nak kamu jatuh. Dekat sekolah nanti tu pastikan buku-buku kamu tu ditulis dengan kemas. Jadual kamu cek betul-betul. Mak kalau dia bagi pesan, ada 10 pesanan kan. Tapi bila kita tanya bapa, apa bapa nak pesan? Ikut semua cakap mak. Satu saja pesanan bapa. Jadi senang Jadi jangan lawan ibu, jangan lawan bapa. Dan satu lagi, jangan lawan cikgu. Kerana kalau lawan cikgu,
kita tak akan dapat keberkatan. Berkat tu bukan maksudnya berkat apa? Berkat dari segi ilmu kan. Ada setengah cikgu-cikgu mungkin dia cakap, saya tak halalkan ilmu kamu yang saya beri. Kalau dia marah dekat pelajar, mungkin dia ada cakap, kamu ni jangan kurang ajar dengan saya. Saya halalkan ilmu yang saya ajar dengan kamu. Cikgu-cikgu dia ada setengah cakap macam kan. Tapi bukanlah SK Pujuk, sekolah tempat lain lah. Kalau pada pandangan cikgu sendiri, cikgu Ahmed sendiri, guru-guru tak bolehlah cakap macam tu sebab kita diajar bukan disebabkan soal halal atau tidak ilmu tu, sebab kita diajar dan kita dibayar gaji kan. Maksudnya gaji kita tu memang kita kena ajar walaupun pelajar nak dengar atau tak nak dengar, itu tak ada masalah tentang halal dan haram kan, walaupun pelajar kurang ajar dengan kita. Tapi tolong bagi tahu dengan pelajar, kamu kalau kurang ajar dengan saya takut apa yang saya ajar pada kamu nanti dia tak akan jadi keberkatan. Kalau itu tak apa. Sebab ilmu yang kita bagi ni tadi memang kita dah dapat gaji. Maksudnya gaji tu ada dan kita kena sampaikan ilmu. Tapi kalau pelajar tadi dia main-main dengan kita, dia melawan kita, dia tak dengar cakap kita, malah dia menyakitkan hati kita sebagai guru, takut ilmu yang kita ajar nanti dia tak memberi keberkatan kepada pelajar. Sebab itu saya nak pelajar-pelajar semua tolong jumpa cikgu-cikgu, salam tangan cikgu, ubah sikit. Kalau dulu cakap, cikgu, maafkan saya cikgu, halalkanlah segala ilmu yang cikgu ajar. Jangan cakap halalkan. Cikgu, maafkan saya cikgu, cikgu tolonglah cikgu, berikanlah keberkatan ke atas apa yang cikgu dah ajar pada saya. Supaya cikgu cakap, ya saya berkatkanlah, saya berilah keberkatan, saya redha. Untuk bagikan keberkatan. Saya ikhlas untuk bagikan keberkatan kepada pengajaran saya. Bila cakap macam tu, lain. Barulah kamu boleh dapat keberkatan. Jadi tolong jangan lawan-lawan cikgu. Kemudian, lawan pengaruh negatif. Apa dia pengaruh negatif? Banyak pengaruh negatif. Antaranya, dia leka dengan gadget. Leka dengan gadget. Baik, saya ni selalu ditanya oleh ibu bapa, cikgu anak saya suka main handphone, suka main game cikgu, jadi macam mana nak buat? Baik, sekarang ni apa yang saya boleh bagi tahu ialah kita tidak boleh lepas dengan gadget, dengan peranti. Tengok sekarang ni kita belajar pun terpaksa gunakan handphone, terpaksa gunakan laptop. Kalau dulu kita akan cakap, pelajar-pelajar tak boleh guna handphone. Tiba-tiba sekarang ini norma baru, kita wajib ada handphone. Baru kita boleh belajar. Baru boleh kita belajar dengan baik. Jadi, kita sekarang ni memang tidak terlepas dengan memiliki peranti. Kita tidak terlepas untuk belajar menggunakan handphone. Tapi pastikan apa yang kita buat dengan handphone tu adalah benda-benda yang baik. Jangan main game sahaja. Jangan streaming sahaja. Jangan tengok YouTube sahaja. Jangan main sahaja. Jangan main Mobile Legend sahaja. Jangan main PUBG sahaja. Walaupun begitu, kita memang sukar nak halang mereka. Jadi kita boleh kawal supaya anak-anak tak terlalu taksub bermain-main benda-benda macam ni. Sebagai ibu bapa. Yalah macam tadi lah, macam bila cikgu tanya, zaman cikgu lain, zaman kamu lain. Zaman kamu adalah zaman teknologi sekarang. Zaman cikgu, cikgu Alif ataupun guru besar, dia berbeza. Itu zaman saya. Macam saya lahir tahun 1969. Saya darjah 1 pun tahun 1976 kan. Jadi waktu itu tak ada handphone, tak ada internet. Kan, waktu itu baru ada TV. TV baru nak keluar. Kan, tahun 70-an tu TV di Malaysia baru nak popular. Saya masih ingat lagi lah waktu tu ada cerita Combat. Cerita Combat. Combat ni cerita perang. Dilakonkan oleh Vic Morrow. Dia berlakon jadi Sergeant Saunders. Dia adalah tentera Amerika bersama dengan rakan-rakan dia berperang dengan tentera Jerman. Nazi Jerman. Okey. Jadi disebabkan kami selalu tengok cerita tu, saya selalu tengok cerita tu, jadi saya nak jadi macam mereka. Saya dipengaruhi oleh mereka. So bila cikgu tanya,
bila cikgu kepada cikgu Ahmed ini, saya darjah 1, guru saya tanya saya. Dia tanya, dia kata, Faizal, dia kata, kamu nak jadi apa dah besar nanti? Cikgu pun jawablah, saya nak jadi askar, kan? Saya nak jadi tentera. Sebab apa? Sebab cikgu nampak cerita combat tadi. Tapi sekarang ni lain. Sekarang ni kamu dah terdedah dengan internet, YouTube dan sebagainya. Tadi pun ada pelajar dia bagi tahu, cikgu saya nak jadi YouTuber. Tadi kan ada seorang tadi pelajar cakap, bila cikgu tanya kamu nak jadi apa? Cikgu saya nak jadi YouTuber. Cikgu saya nak jadi influencer. Cikgu saya nak jadi TikToker. Cikgu saya nak jadi Insta famous. Wah, macam-macam kan. So ibu bapa kena faham kan. Kalaupun anak-anak nak jadi YouTuber, dia mesti ada ilmu. Dia tak boleh buka akaun YouTube terus jadi YouTuber, jadi jutawan. Tak, dia kena ada ilmu. Dia kena ada team. Dia kena ada pandai dalam bidang-bidang tertentu. So nak dapat semua tu, bukan dengan handphone semata-mata, kena belajar. Habiskan dulu belajar. Masuk universiti, dah dapat ijazah dalam bidang komunikasi misalnya. Barulah boleh buka YouTube channel, buat betul-betul. Ada team, ada editing, ada lighting, ada scripting. Akhirnya kamu jadi YouTuber yang bagus. Ini kan sekadar nak jadi YouTuber macam tu saja kan, tak boleh. Jadi jangan leka dengan gadget. Janganlah adik-adik, terutamanya yang PUBG ni kan. Walaupun betul lah ada e-sport dan sebagainya, tapi kita ni kenalah kawal supaya kita tidak terlalu taksub dengan benda-benda macam ni. Ini satu lagi, jangan buat benda-benda yang boleh menempah maut. Macam main basikal dekat main basikal lajak kan, kesianlah macam ini. Cikgu tak maulah perkara-perkara macam ini berlaku di kalangan anak-anak kita kan. Di Miri, tolong jangan main-main benda di tepi jalan. Kesian ibu bapa kita. Kadang-kadang ibu bapa dia dah kawal tapi anak-anak kadang-kadang boleh lari dan sebagainya. Okey, ini lagi satu, jangan terlibat dengan najis dadah. Walaupun kamu ni masih lagi sekolah rendah, jangan ingat pengedar-pengedar ni tak mahu mengambil kesempatan terhadap kamu. Jadi tolonglah berhati-hati, jangan terlibat dengan benda-benda yang tak baik seperti dadah dan sebagainya. Okey. Ini antara kesan-kesan buruk dadah, antaranya ialah gila, merendahkan martabat, melukakan hati ibu bapa, membinasakan diri kita dan memundurkan bangsa. Ini dia. Seorang bapa yang menjadi penagih telah bunuh anak dia sendiri. Sebab apa? Sebab dah tak betul otak dia kan. Jadi jangan macam tu ya. Okey. Cikgu yakinlah tak lama lagi nanti kita ada pemerkasaan kita ada KPM Perkasaku untuk kurikulum. Kemudian kita akan ada satu tempoh untuk buat intervensi. Lepas tu kita mungkin boleh buat pengayaan. Dan tak salah cikgu lah, bulan 12 nanti mungkin ada set ujian yang akan dibuat. Okey, baik. Jadi anak-anak yang berada di sekolah, kalau nak menduduki ujian, yang pertama kena tenang. Kena tenang dulu. Tenang. Sebab apa tenang? Sebab bila kita tenang, kita akan jadi stabil. Kita akan mudah ingat pelajaran-pelajaran kita yang lepas. Nak mendapat ketenangan ni, kalau kita Islam, kita banyaklah selawat, banyak berzikir, banyak berwirid dan buatlah mungkin untuk yang non-Muslim boleh membuat amalan agama dia yang masing-masing supaya kita dapat kembali kepada ketenangan, supaya Tuhan dapat memberikan kita ketenangan. Okey, kemudian tepis. Apa yang kita kena tepis? Kita tepis benda-benda yang negatif. Benda-benda yang negatif. Kawan ajak main, kita cakap tak nak, saya nak belajar. Kawan ajak chit-chat dalam Facebook, tak mahu, saya nak belajar. Kita tepis ajakan-ajakan yang cuba membuang masa kita. Godaan-godaan hiburan di media sosial dan sebagainya. Kemudian ini semua akan membantu kita jadi lebih rajin. Tempuh
kita kena terima hakikat bahawa setiap ujian pasti kita tempuhi dan kita harus tempuhi untuk dapatkan keputusan. Kalau kita tak bersedia nak dapat keputusan, kita tak nak ikut ujian, bermakna kita akan gagal. Jadi tolonglah, kita mesti tempuhi juga ujian-ujian ini. Jangan berdalih, mesti berani dan tempur. Waktu tempur tu maksudnya kita buat sungguh-sungguh. Kita buat ujian sungguh-sungguh, menafaatkan cara menjawab dengan bijak, uruskan soalan-soalan menjawab tu dengan menjawab soalan-soalan mudah dulu, dan jangan biarkan soalan-soalan tidak berjawab. Kemudian tawakal. Apa maksud tawakal? Tawakal ni ialah kita berserah kepada Allah selepas kita habis belajar tadi. Okey. Cuba adik-adik tengok ni. Ini dia sakit kanser. Ini tahun 2016 dulu. Dapat 6A. Kan? Walaupun dia sakit kanser usus tapi dia dapat juga 6A. Maksudnya dia ada usaha juga. Walaupun dia sakit, kesakitan itu bukanlah halangan untuk dia dapat 6A. Bayangkan hebat pelajar ni ya. Okey, baik. Jadi hanya setakat ini sahaja dulu perkongsian ilmu cikgu. Cikgu doakan anak-anak semua berjaya dalam perjuangan, dalam kehidupan adik-adik, menjadi anak-anak yang baik untuk ibu dan ayah. Okey, cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Alif. Sekiranya ada soalan-soalan, nanti cikgu akan cuba jawab. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik, cikgu. Nanti. Bye-bye, cikgu. Nanti. Okey, kita ambil gambar dulu. On camera, kita ambil gambar dulu. On camera, kita ambil gambar dulu. Kita ambil gambar dulu. Okey, jangan bercakap lagi, sabar. Ya, ambil gambar dulu. Kami cuba. Okey, jangan live lagi. Okey. 1, 2, 3. Okey. Okey, semua off mic. Semua off mic. Okey, semua off mic. Okey. Belum. Sekejap Sekejap. Okey, majlis kan jutaan terima kasih kepada Cikgu Ahmed. Cikgu Ahmed masih ada di dalam ke dalam? Masih, saya masih ada. Okey. Double. Nanya. Off mic awak. Okey, majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Ahmed atas kesudian beliau menyampaikan ceramah motivasi yang sangat menarik pada hari ini. Jadi Cikgu Ahmed, saya rasa tak ada soalan lah. Kalau soalan kan buka kan macam-macam nak kerang. Okey, tak apa cikgu, tak apa. Okey, terima kasih banyak Cikgu Ahmed atas kesudian menyampaikan ceramah pada pagi ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada murid-murid di Sekolah Kebangsaan Pujuk Koda ini. Kita dah ambil gambar, jadi kita beri peluanglah kepada semua murid untuk cakap terima kasih dan boleh live.
Dari Thank you. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Memberikan. Cikgu, stay safe. Terima kasih. Bye. Okay, pada Bye-bye. Okey. Bye, Cikgu. Stay safe. Bye. Bye, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Bye, Cikgu. Bye, Cikgu. Bye, Cikgu.